ialah bagaimana, okey, bagaimana kita tengok sekarang ni LCS ni senyap tuan-tuan. Isu LCS ni senyap. Tangkap seorang bekas pegawai tentera, pegawai besar tentera, lepas tu senyap. Lepas tu kita tengok pula ada macam-macam kenyataan yang bercanggah antara satu sama lain. Itu yang saya kata tadi. UMNO ni tak pernah berubah. Isu 1MDB lah, isu LCS lah, kan, isu OPV lah, isu NFC dan sebagainya, tetapi PAS masih nak berkawan dengan UMNO. Kita pergi ke isu LCS. Kita tengok yang seorang tu dah kena tangkap. Dan kita tahu yang kena tangkap tu bilis saja. Okey. Tapi bagaimana dengan, kita nak tahu ni, apa cerita dengan siasatan terhadap dakwaan Rafizi yang ada dia mendakwa ada melibatkan menteri, ada melibatkan isteri menteri. Kita nak tahu, rakyat berhak untuk tahu apa hasil siasatan tersebut. Kerana ia melibatkan jutaan ringgit, dana yang melibatkan jutaan ringgit. Kita tak boleh nak harapkan PAS, kalau PAS nanti dia pergi jumpa dengan Boston Naval Shipyard lah, dia jumpa dengan siapa-siapa, nanti dia kata dia puas hati. Itu PAS. Semacam kes 1MDB lah, Tuan Ibrahim dengan rombongan dia pergi jumpa CEO 1MDB, lepas tu dia kata puas hati. Kan? Itu PAS. Jangan nak harap PAS. PAS ni dia puas hati sebab apa, dia nak jadi kerajaan. Dia tak berani nak hantam UMNO, tuan-tuan. Kan? Okey. Kita sebenarnya, tuan-tuan, kita berada dalam keadaan yang jauh di belakang jiran-jiran kita dari segi kawalan kepada pesisiran pantai kita. Apabila kapal yang sepatutnya kapal tempur pesisir kita LCS yang sepatutnya telah pun siap, tak siap. Semuanya disebabkan oleh kegagalan kerajaan. Kerajaan LCS ini kontraknya diberi masa BN lagi sebelum PRU 14. Semuanya ini adalah bukan perkara yang kecil anak, tuan-tuan. Ianya melibatkan pertahanan, melibatkan keselamatan. Jangan kita ni orang UMNO, orang PAS ke orang UMNO kata biasalah lambat dan sebagainya. Ini bukan isu biasa. Ini isu yang melibatkan jutaan ringgit. Ini isu yang melibatkan keselamatan dan juga national security. Okey? Jadi kalaulah kita ni ketinggalan dengan negara-negara jiran, kalau kita katalah kita minta jauh, kita mungkin diancam oleh keselamatan perairan dan sebagainya, siapa nak jawab? Kapal yang kita sepatut ada 3 biji dah siap tak siap? Itu sebab ada pula kita dengar bahawa kontrak syarikat Boston Naval Shipyard yang menjadi syarikat yang buat LCS sebelum ni lah nak disambung. Nak diteruskan. Okey. Jadi kalaulah syarikat tu dah fail, macam mana kita nak teruskan lagi? Okey. Sepatutnya kerajaan ambil tindakan tegas kepada syarikat ini. Okey. Sebenarnya, ada ura-ura ataupun memang ada kenyataan nak teruskan kontrak sedia ada dengan Boston Naval Shipyard ini dengan menggunakan spesifikasi yang lama. Kalau kita teruskan lagi dengan BNS dan juga kita teruskan dengan apa yang ada tu, spesifikasi yang digunakan untuk membina kapal ini dah teknologi 10 tahun lepas. Kita akan ketinggalan. Teknologi 10 tahun lepas. Lepas tu harganya meningkat. Harganya meningkat sebab apa? Barang-barang banyak dah expired. Kita tahulah semua harga barang dah naik. Kan? Jadi menjadi suatu perkara yang sangat malang kalau syarikat ini terus diberikan kontrak untuk meneruskan kerja-kerja tersebut. Sedangkan lewat dia pun sudah berapa tahun. Okey? Kelewatan itu sudah berapa lama. Semua ini adalah kegagalan. Kegagalan kementerian, kegagalan menteri yang bertanggungjawab, kegagalan kerajaan. Jadi yang lebih teruknya, tuan-tuan, kita ni rakyat terkeliru dengan jawapan yang bercanggah mengenai kemajuan projek ini dan juga kos yang kita tanggung. Sebab Menteri Pertahanan ada beri jawapan berbeza-beza. Dengan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afandi Buang. Dia kata apa? Okey.
ataupun menteri ada buat laporan-laporan media yang kita tengok, laporan-laporan media, Menteri Pertahanan Isamuddin menyatakan bahawa LCS pertama akan mula beroperasi dalam 1 atau 2 tahun dari sekarang. Kalau 1 atau 2 tahun dari sekarang, maksudnya tahun 2023 dan 2024. Okey? Ini makna tahun 22, 23 dan 2024 kita dapatlah kapal tersebut. Tetapi ianya bercanggah dengan tarikh penyerahan yang diumumkan oleh Tan Sri Afendi Buang, iaitu Ketua Angkatan Tentera kita. Okey? Panglima Angkatan Tentera. Sebab dia kata apa? Afendi pernah buat kenyataan pada 13 September 2022 ketika dia ditemu ramah oleh media. Okey, Afendi kata jadual penyerahan kapal LCS bagi kapal pertama ialah pada Januari 2026. Kedua, September 2026 dan kapal ketiga Mei 2027. Kapal keempat Januari 2028 dan kapal kelima 2 September 2028. Mana satu yang betul ni? Dan kita tahu Isamuddin sudah tentulah cakap politik, sebab tu dia kata 2023, 2024 dah siap. Tetapi kita yakin dengan apa yang dinyatakan oleh Panglima Angkatan Tentera, sebab dia bercakap berasaskan kepada fakta, berasaskan kepada kepakaran dia dan berasas kepada maklum balas daripada kontraktor mungkin. Jadi General Afendi kata paling awal kita dapat Januari 2026. Itu paling awal kapal pertama. Macam mana pula Isamuddin boleh kata 2023 dengan 2024? Siapa yang menipu ni? Itu sebab kita hairan dan juga kita keliru dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Saya lah, bagi hati kecil saya percaya pada General Afendi. Sebab dia sudah tentulah dia tak cakap bohong, sebab dia askar kan. Dan juga sudah tentu dia berasas kepada fakta. Yang cakap bohong ni biasanya menteri. Kan? Siakap senohong gelama ikan duri. Bercakap bohong lama-lama jadi menteri. Betul tuan-tuan? Jadi kita baliklah, kita balik kepada perkara asas lah. Jadi kita kelewatan, kita dah tersalah pilih kontraktor, kita dah lewat kontraktor, dah tak comply dengan kontrak agreement antara kerajaan dengan kontraktor, dah terlewat, dah tak capai delivery yang dimaksudkan. Kita nak supaya BNS ini diberikan penalty, di terminate, kalau tak terminate pun dia kena bayar dan sebagainya. Kita tahu, saya dulu kerja, kalau supplier tak boleh supply on time delivery delivery tak boleh on time, kita ada punishment ataupun penalty yang kita kenakan. Kadang-kadang kalau line down, maksudnya dia supply, katalah kita buat kereta, dia supply tangki air lah katakan. Dia supply ke tangki air lambat. Jadi kita tak boleh nak siapkan kereta tu sebab tangki air lambat. Jadi line kita down. Jadi bila line down, kita charge supplier sebab dia tak dapat supply tangki air tu on time. Dalam kes ini bukannya tangki air harga 1,000, 2,000 tuan-tuan. Ini jutaan ringgit, puluhan jutaan ringgit, dan ini melibatkan keselamatan negara, kedaulatan negara. Jadi kita tak boleh nak main-main macam ini. Dan kita tak tahu siapa yang menipu ni sekarang ni. Isamuddin ke General Tan Sri Afendi Buang. Tapi saya tak percaya Tan Sri Afendi Buang bohong. Kan? Jadi tuan-tuan tengok ni. Kita tengok nanti. Okey, apa alasan pula yang diberi. Dan kita tengok Januari atau 2023 ni, tak lama dah 2023 ni. Siap tak LCS ni? Kapal LCS yang pertama ni. Kalau tak siap, okey, Isamuddin nak jawab apa ni? Kan? Sebab Tan Sri Afendi Buang dalam kenyataan media di Timur Ramah, dia kata paling awal pun, saya beritahu tadi, paling awal ialah Januari 2026. Itu kenyataan yang dikeluarkan, okey, oleh Tan Sri Afendi Buang, itu Panglima Angkatan Tentera. Kapal pertama siap, penyerahan dibuat pada Januari 2026.
Yang kedua September 2026. Jadi tuan-tuan, yang dok kata UMNO, pemimpin UMNO, kerajaan UMNO ni bagus dan sebagainya, selalu mendapati janji dan sebagainya, inilah tuan-tuan. Dok menipu rakyat tak habis-habis. Dalam keadaan kes LCS yang dah delay ni pun, dah lah delay tak on time, sepatutnya dah serah lama dah pada kita. Bila dah dibongkarkan isu ni, nak menipu lagi. Kan? Tak habis-habis nak menipu tuan-tuan. Jadi kita tengok tadi apa yang berlaku, dan sebenarnya kita bukan saja kita nak pastikan LCS ini di-deliver, kita juga nak lihat tindakan yang dibuat kepada malaun-malaun, petualang-petualang yang menyebabkan berapa juta wang rakyat hangus, disebabkan oleh kelewatan ini. Sudah tentu banyak barang yang expired, barang yang obsolete, komponen-komponen tak boleh pakai lagi. Sebab tadi kita dah beritahu dah, teknologi ni teknologi 10 tahun. Bayangkan kalau spare part 10 tahun dulu, mana ada lagi kadang-kadang untuk teknologi yang terkini, kan? Jadi banyak barang expired. Antara barang expired, bila kita nak buat kapal, sudah tentu ada chemical, sudah tentu ada adhesive, sudah tentu ada fiber dan sebagainya. Jadi barang-barang tu expired. Siapa nak menjawab? Siapa nak ganti jutaan barang yang expired, obsolete dan sebagainya ni? Terpaksa buat design baru, terpaksa buat modification, terpaksa redesign balik. Siapa yang nak jawab? Siapa yang nak bertanggungjawab ini? Inilah yang kita nak beritahu kepada rakyat. Rakyat kena melihat perkara ini perkara yang serius, bukannya perkara yang main-main. Walaupun kita kata kita menuri getah, tak terlibat lah. Aku menuri getah hari-hari, menuri getah. Aku pergi pergi ke kebun hari-hari, aku pergi ke laut hari-hari, kan. Apa yang terlibat dengan aku tak kisah pun. Kita jangan berfikiran macam tu, sebab ianya adalah melibatkan duit rakyat, melibatkan keselamatan dan kedaulatan negara.